Assalamualaikum, selamat datang. Okey, kita sambung soalan nombor 6 bagi Pahang kertas 2. Right, 6.1 6.2 menunjukkan susunan radas yang digunakan oleh pelajar untuk menentukan hubungan antara tekanan dan isi padu gas. So, tekanan P, isi padu gas V. Okey, so ni hubungan antara P dengan V lah. Kita highlight siap-siap. Dan kita well aware that soalan ni insyaAllah berkisarkan tentang satu hukum yang menghubungkaitkan antara P dengan V, iaitu hukum Boyle kan. Hukum Boyle. Okay, tapi kita jangan jangan overconfident, sebab mungkin ada something yang berlaku dalam bawah tu, mungkin bukan Boyle kan. So kita teruskan baca soalan. Tengok rajah-rajahnya. Kita dapati bahawa suhu sama. Suhu kedua-dua rajah adalah sama. Kemudian kita boleh tengok bacaan tolok tekanan, iaitu tolok tekanan ni membaca tekanan udara, air pressure, tekanan udara. So beza tekanan udara dia kalau kita boleh highlight ni. So tekanan udara dekat sini 1 atm, dekat sini 2 atm. Kalau tak silap saya dia punya unit atm lah Alright, kemudian boleh tengok juga volume of air. Sebab tadi kita dah dimention bahawa mengkaji hubungan antara volume dengan pressure. So volume berbeza. Okey, teruskan. Takrifkan tekanan gas. Define gas pressure. Apa itu gas pressure? Gas pressure adalah the definition untuk pressure adalah force per unit area kan. Jumlah daya per unit area, unit permukaan. Okey, satu daya yang bertindak ke atas satu permukaan yang disebabkan oleh molekul udara yang berlanggar ke permukaan itu ataupun di atas permukaan tersebut. Gas pressure tu adalah, kalau ini kita ada bekas kita ada udara, air molecules. Okey, air molecules tu sentiasa bergerak secara rawak, randomly, okay, dan sentiasa berlanggar antara satu sama lain dan juga dinding bekas. So selagi mana force yang dikenakan ke atas pelanggaran tersebut berlaku ke atas dinding bekas ni, maka berlakulah kita panggil sebagai tekanan udara, pressure, air pressure. Okay. Soalan B, jangan salah. Ingat B1 sampai B3 jangan salah. Jawapan dah ada. Perhatikan dan comparekan. Compare boleh jadi lebih besar, lebih kecil, sama dengan. Okey, isi padu. Terang-terang dalam ni isi padu udara isi padu udara. Yang ini 4, yang ini 2. So 6.1 greater than 6.1A greater than 6.1B. Yang ni saya short form kan, saya ringkaskan. Awak kena tulis penuh tau. So ni saya nak jimat masa, saya buat ringkasan saja. Dalam exam tulis penuh, isi padu gas dalam rajah 6.1A lebih besar daripada isi padu gas dalam rajah 6.1B. Tulis penuh-penuh, dan tak ada siapa boleh deny awak punya markah tu lah. How about the pressure? Pressure kita tengok dekat tolok tekanan. So tolok tekanan bagi A nilainya 1, tolok tekanan bagi B nilainya 2. So B lebih besar, kita tulis sebagai 6.1A lebih kecil dari 6.1B. Alright, how about suhu? Suhunya sama tadi kan, 300 Kelvin. Dua-dua 300. So suhu dimalarkan. Okey, nyatakan hubungan antara isi padu dengan tekanan. Ni kalau awak tak tahu pun Boyle's law, tapi awak boleh lagi jawab soalan ni sebenarnya berdasarkan rajah yang ditunjukkan tadi. So kita tengok apa hubungan antara volume V dengan P. Kita tengok sini kita tengok gambar dia. So untuk 6.1 volumenya besar, maka pressure-nya jadi kecil. Yang belah sini, apabila volumenya kecil, ni volume dia sikit, volume dia, maka pressure dia meningkat atau besar. Okay, sekali lagi disclaimer, bentuk anak panah ke atas dan ke bawah ni hanyalah bentuk nota sahaja.
Okay, jangan dibawa ke dalam exam. Awak kena buat dalam bentuk ayat. So ayatnya, the smaller the volume of gas, the greater the pressure of gas. Okay, ataupun vice versa lah. The greater the volume, the less ataupun the smaller the pressure of gas. So this is Boyle's law, yang mana hubungan antara P dengan V dan temperature dan jisim udara dimalarkan. D. Terangkan mengapakah tekanan gas dalam rajah A dan B berbeza. Okay, berdasarkan teori kinetik gas, the smaller the volume, the rate of collision between molecules of air and the wall of container increase. Ni saya tak includekan perkataan the greater the rate of collision between air molecules and the wall of container, thus increasing the pressure of gas. Bahasa Melayunya, semakin kecil isi padu bekas, maka lebih kerap atau lebih tinggi kadar pelanggaran molekul udara dengan dinding bekas. So sebab sempit kan, ruangan dia sempit, sebab isi padu dah kecil, jadi molekul udara berlanggar lebih kerap dengan dinding kontainer. Maka begitulah juga meningkatnya tekanan gas. Okay, tadi asas dia yang ni lah. Kalau awak kecilkan lagi bekas ni, kita kecilkan lagi, maka molekul udara berlanggar dengan lebih kerap. Dia tak ada ruang nak pergi dah. So makin lama makin banyak kadar pelanggaran yang berlaku. Semakin tinggi kadar pelanggaran yang berlaku, maka semakin besarlah nilai tekanannya. Because we measure the pressure according to how much the molecule of air collide with the wall of container. Ni form 3 pun kita dah belajar dah. Asas kepada tekanan udara. Lagi banyak dia berlanggar, lagi kerat dia berlanggar, maka lagi tinggi tekanan udara. Okey, E. Rajah menunjukkan sebuah balon kaji cuaca diisi dengan gas helium sehingga isi padu 30 liter. Isi padu, kita letak V. Dan tekanan 1 atm, kita letak P. Di permukaan tanah, balon itu kemudiannya dilepaskan. Masa dia rise up tu, release tu, balon tu naik ke atas lah, sebab gas helium kan. Gas helium kan kurang tumpat daripada udara sekeliling, so naik atas. Semasa balon itu naik ke atas, isi padunya bertambah. Alright, soalan beritahu isi padunya bertambah. So V dengan P ni kita boleh letak 1 lah, sebab sebelum. Okay, kita tengok soalan suruh cari apa. Hitung tekanan gas P2 apabila isi padu balon itu bertambah sehingga 120 liter. So this is V2. So jangan takut tengok unit dia ni, 120 liter, lepas tu ATM, ini liter. Jangan takut, sebab nanti kita boleh cancel off liter dengan liter ni. Okay, liter dengan liter ni kita boleh cancel off, dan kita akan dapat unit bagi P2 kita dalam ATM. Okay, so now formula bagi menyelesaikan soalan ni adalah datang dari Boyle's law lah. P1 V1 sama dengan P2 V2. Alright, P1 tadi berapa? 1. V1 30. So 1 darab 30 sama dengan P2 kita nak cari. Jangan letak X tau, letak simbol yang kita nak cari lah. Kita nak cari P2, bukan nak cari X. So V2 120. Mana dapat 120 tu? Ni. Okey, ganti. Dah dapat 1 markah. Kemudian kita selesaikan soalan ni, selesaikan dan dapatkan jawapan dan unit. So 30 darab 1 30, 30 bagi 120. Okay, so awak dapat 0.25 dengan unitnya ATM. Okay, mesti ada unit yang tepat, because we substitute here in the unit of ATM. Awak jangan pandai-pandai sini letak unit PA pula, Pascal, habis. Alright. 7. Rajah menunjukkan kerusi pergigian yang menggunakan sistem hidrolik yang terdiri dari pedal,
ombor kecil, ombor besar. Okey, dan cecair di dalamnya. Prinsip Pascal diaplikasikan untuk melaras ketinggian kerusi itu. Alright, dia dah bagi tahu lah tu prinsip Pascal. Sebab itulah soalan pertamanya, soalan A, is to define the Pascal principle. Apa itu Pascal principle? Pascal principle menyatakan bahawa tekanan yang diaplikasikan, okey, ke atas satu bendalai tertutup, enclosed fluid, tekanan itu akan dipindahkan secara seragam, transmitted uniformly ke semua bahagian dan ke semua arah dalam bendalai tersebut. Perhatikan, kita guna the term fluid yang refer kepada bendalai. Bendalai ni benda boleh mengalir, that includes gas and liquid. Dua-dua ni, gas dengan liquid ni adalah dalam satu kumpulan dipanggil bendalai sebab boleh mengalir. Tidak semestinya cecair sahaja. Solid tak, sebab solid tak boleh mengalir. So asasnya apa? Asas bagi yang belum mahir dengan Pascal principle, Pascal kata kalau si doktor ini mengaplikasikan sejumlah daya F1 ke atas permukaan ombor kecil A1, maka this doctor applies a pressure P. Pressure ini akan dipindahkan secara seragam ke semua bendalai yang berada di dalam sistem hidrolik ni. Okay, dan lebih best lagi, pressure tersebut akan dibawa dan dipindahkan secara seragam juga kepada piston yang besar. Kat sini kan ada piston besar yang nak tolak kerusi ni naik ke atas, pun menerima pressure yang sama. So pressure yang saya highlight ni, yang ditekan oleh doktor, adalah pressure yang sama dipindahkan kepada large piston atau ombor besar ni. Okay, iaitu pressure sama. Tapi yang bestnya, jumlah force atau daya yang kena pada kerusi yang menyebabkan kerusi ni boleh diangkat naik, daya yang dihasilkan adalah jauh lebih besar. F2 adalah jauh lebih besar daripada F1. Yang ni yang kita make use. Tak adanya doktor ni nak tekan dengan daya yang beria-ria. Dia tak tekan beria pun, dia tekan guna kakinya sahaja, sebelah kaki in fact. Kalau nak guna satu jari pun boleh, ibu jari kaki dia saja pun dia boleh tekan dah. Kerana kita mengaplikasikan sejumlah daya yang sangat kecil untuk menghasilkan daya yang sangat besar, very big. Sebab tu kita tengok bukan takat nak angkat si pelajar yang ada kerosakan gigi ni, kita boleh angkat in fact kereta sekalipun, guna kaki saja, pijak kan. Okay, so that's it. Itu yang kita belajar dalam Pascal principle. Okay, tapi saya nak tekankan lagi sekali, jumlah tekanannya sama. Saya sebut perkataan tekanan tapi jumlah daya tak sama. Kalau daya sama, what for? Kenapa kita nak pakai? Kalau daya sama, kita guna daya kecil, kita hasilkan daya besar. Okey, kita guna daya yang kecil, menghasilkan daya yang lebih besar. Guna daya yang kecil, menghasilkan daya yang lebih besar. Itu kelebihan Pascal principle. Alright, moving on. Luas keratan rentas ombor kecil dan ombor besar sudah dinyatakan seperti mana dalam rajah dalam soalan ni 88 dan 1221 dalam centimeter square. Jangan takutlah, centimeter square dengan centimeter square, dan tak payah nervous sangat. Kalau centimeter square dengan meter square, okay, wajib nervous. Okay, sebab awak kena tukar salah satu kan. So this is no problem. Apakah nilai faktor penggandaan bagi sistem hidrolik dalam rajah 7? Apa dia ni faktor penggandaan ni? Faktor penggandaan is how much the F2 is greater than F1. Berapa banyak kali ganda kita hasilkan daya tu. So disebabkan kita tidak ada maklumat force, kita juga boleh guna maklumat the cross sectional area. This is cross sectional area untuk A2, which is the piston yang besar. This is for A1.
Okay, so we've considered A1 dengan A2. Kita boleh bahagikan A2 dengan A1. So kita bahagi A2 bahagi dengan A1, ataupun kita juga boleh bahagi F2 dengan F1. Tapi yang ni kita tak boleh buat sebab kita tidak ada maklumat F1 dengan F2. So boleh pakai yang ni lah. Okay, so our A2 is 1221 bahagi dengan 88. Okay, so we get 13.875. Okay, ni jawapan dia. Dan tidak ada unit. Kenapa tidak ada unit? Sebab yang ni centimeter square, sini pun centimeter square. Nampak ke tak saya tulis tu? So centimeter square dengan centimeter square kita boleh cancel off, dapat 1. Then it is no having no unit lah. Maksudnya lebih kurang 13 lebih ganda lebih besar daripada nilai asalnya. Bermaksud kita hasilkan daya yang hampir 14 kali ganda daripada daya yang kita apply kan. Macam gitu. Alright. 2. Kerusi dan pesakit menggunakan daya sebesar 2269 Newton ke atas omboh besar. Okey, yang ni omboh besar F2. Hitung daya yang perlu dikenakan ke atas omboh kecil. Dia suruh cari F1, omboh kecil. Untuk mengangkat kerusi dan pesakit tersebut, yang ni baru kita guna formula Pascal F1 bahagi A1 sama dengan F2 bahagi dengan A2. So yang ini kita gantilah. F1 dia bagi tak? F1 dia nak kita cari. So F1 bahagi A1. A1 kita yang kecil tadi 88. Okey. Kemudian kita darabkan dengan, kita isikan F2 kita 2269 bahagi dengan A2 1221. Selesai. Kalau matematik mudah ni, maka F1 awak sepatutnya dapat jawapan 165.477 Newton. Alright. So note that saya ada jawapan dan saya ada unit yang betul. Dan kemudiannya satu lagi nak mention bahawa sebarang jawapan selepas titik perpuluhan mesti ada minimum 3 decimal places. Okay, make sure minimum 3 decimal places. Precious pula dah. Precious tu berharga kan. 3 decimal places. Tersasul lah petang-petang ni. Alright. So 3 decimal places minimum. Kalau nak lebih boleh minimum Right. C. Hantar pula dah. Banyak tersasul lah video kali ni. Sorry. Kalau tak puas hati komen lah kat bawah. Banyak sangat tersasul, cikgu buat lain. So anda diminta mengkaji ciri-ciri 3 kerusi pergigian. Okay. So ada 3 jenis, P, Q dengan R, dengan ciri-ciri cecair yang lain dan nilai faktor penggandaan yang berbeza-beza. Soalan nak apa? Nyatakan ciri-ciri sebuah kerusi pergigian yang dapat menampung pesakit yang mempunyai jisim yang lebih besar dan yang boleh tahan lebih lama. Kenapa saya highlight? Pertama, saya nak tahu apa kehendak soalan dan bagaimana saya nak merangka jawapan saya. Kedua, saya tak nak tertulis any wordings ataupun ayat yang sama dengan apa yang sudah tertulis pada soalan. Macam biasalah kan, saya ulang banyak kali dah. Jangan buat macam tu. Jangan tersalah tulis apa yang sudah dinyata dalam soalan. Whatever dia dalam bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke, kita tengok dua-dua Support patient greater mass that can last longer. Last longer tak boleh dah. Patient greater mass tak boleh dah. Tak boleh letak dalam ruangan jawapan. Alright. So tengok balik reasonnya yang bertepatan dan yang sesuai adalah minyak. Okay, liquid yang kita nak guna adalah minyak dan juga faktor penggandaan yang kat sini paling besar. Okay, multiplying factor yang paling besar.
Alright, apa reason dia? Kita nak guna, mesti guna minyak, kerana minyak mampu memindahkan tekanan dengan seragam kepada piston output, piston yang besar tu lah. Okay, so banyak pelajar akan guna macam ni. Not easy to compress. Okay, easy kita nak elakkan. Easy lagi hard, kita nak elakkan daripada menulis perkataan-perkataan tu. Sebab not quite physical quantity. Bukan apa kita maksudkan adalah dia tidak menepati apa itu kuantiti fizik, kuantiti yang boleh diukur kan. So kita nak avoid. Kita tak tahulah betul ke salah. Boleh jadi masa penandaan, kalau dia lenient mungkin dia terima, kalau dia strict, dia tidak akan terima. So kita avoid, best to avoid. Right, satu selesai. Nombor 2, nilai faktor penggandaan mestilah besar, kerana menghasilkan output force yang lebih besar, menghasilkan daya output yang lebih besar. Kat sini pelajar, saya dapat information, bukan saya dapat information, mungkin saya yang lambat. So di wording here, biasanya pelajar akan guna perkataan high, akan guna perkataan low, akan guna perkataan apa. Saya bagi 2 contoh ni lah. To make sure awak menggunakan perkataan yang berakhir atau dengan menambahkan ER di belakang. Macam large kan, large, make sure larger. Kalau high, make sure higher. Kalau low, make sure lower. Macam tu saya dapat information buat masa ni mesti ada ER kat belakang tu. Okay, itu yang saya dapat lah InsyaAllah macam tu. So kalau jawapan awak tu, awak nak pilih yang paling tinggi, paling besar, so greater, higher, lower, macam tu ada ER. Tapi untuk minyak tak boleh lah kan. Minyak nak pakai apa? Minyak je lah kan. Macam tu. Alright, so berdasarkan itu, mana yang paling sesuai, jawapannya Q. Alright, so terakhir soalan 8. Sebuah transformer disambungkan kepada perintang R. Surihan voltan, surihan ni maksudnya apa yang berlaku selepas tu lah, dipaparkan menggunakan OSK, osiloskop sinar katot. Okay, so apa jadi kat sini sebenarnya? Mari kita tengok gambar. So di tengah rajah 8.1 ni ada satu transformer. Transformer ni disambungkan di sebelah kirinya, iaitu bahagian input. Ni kalau transformer awak tu belah kiri dia ada simbol AC, bermaksud ini adalah input. This is input. Okay, so transformer, kalau sebelah kiri input, mesti sebelah kanan adalah output. Sini adalah outputnya. So kita tengok dari kiri ke kanan lah. Dari kiri ke kanan. Cuba tengok sini, amplitude bagi input dan amplitude bagi output. Kalaupun kita tak boleh tengok dia punya ketinggian amplitude-nya, kita boleh perhatikan, buka mata betul-betul, tengok sini. Ada dia bagi, Allah, tak elok lah. Ada elok-elok dia bagi input voltage dan output voltage. Okay, so kat sini bukan tujuan kita meneka-neka. Sebabnya boleh juga awak tengok soalan dulu. Lepas tu awak datang balik lah untuk apa dipanggil, untuk verify kan. Tapi kita tengok ni sekadar kita dapatkan idea dulu. So input dia 12, output dia 6. Itu sudah bagi kita gambaran apa jenis transformer yang kita guna pakai dalam ni. Okay, so ingat kalau gambar tu dia tak cerita pasal the real lukisan, awak tak boleh teka. Sebab ni kan number of turn on primary is greater than number of turn on secondary. Jumlah lilitan pada gegelung primer lebih banyak dari jumlah lilitan pada gegelung sekunder. Tapi kita nampak tu macam step down, dan kita verify dengan jumlah voltan yang berkurang.
input lebih tinggi dari output. Alright, sambung. Berdasarkan rajah 8.1, apakah fungsi transformer? Okay, so berdasarkan rajah ni, transformer fungsinya adalah untuk meningkatkan atau mengurangkan output voltage. Mesti wajib ada perkataan output, dan jangan salah guna terma ni voltan V, bukannya current. Kemudian alternating current. Okay, so to increase or decrease the output voltage of alternating current. Okay, saya tak sure apa maksud berdasarkan rajah ni. Adakah soalan minta kita terangkan transformer dalam rajah ni? Kalau dalam rajah ni, then jawapan awak tak perlu ada increase lah. Tak perlu ada increase, to decrease. Sebab transformer yang kita guna di atas ni adalah step down. This is step down transformer. Okay, yang tu saya tak sure. Itu saya tidak pasti. Boleh rujuk. Mungkin ada pelajar-pelajar yang tengok video saya yang main daripada Pahang. Pelajar-pelajar Pahang boleh komen kot dekat bawah. Boleh komen, cikgu, betul ke, salah ke, ada tambahan ke, boleh komen. Mungkin ada cikgu-cikgu juga dari Pahang yang boleh bagi input. Okay, kalau ada salah boleh tegur. InsyaAllah saya berkongsi. Tak semestinya saya mengajar tu semua betul. Boleh kongsi apa saja dekat bawah kalau sudi. Okay, B. Sebuah transformer ringkas yang disambungkan kepada bekalan arus ulang alik. Okay, dan sebuah mentol berfilament. Alright. So tu lampunya, babnya. Right. Dapati transformer tersebut menjadi panas. Menjadi panas dan mempunyai kecekapan yang rendah, efisiensi low. Okay, low efficiency. Itu masalah dia. Ada dua masalah. Cepat sangat panas, bukan cepat panas, menjadi panas, dan kecekapan dia rendah. Maksudnya output voltage dia rendah lah. Okay, cadangkan pengubah suaian transformer tersebut bagi mengurangkan penghasilan haba dan menjadikannya lebih cekap berdasarkan aspek berikut. Pertama, jenis teras besi lembut. Okey, yang ni. Okey, so soft iron core mesti pakai yang jenis berlamina, laminated. Okey, tujuannya adalah to reduce. Banyak yang pelajar saya pun akan jawab to avoid eddy current. Eddy current kalau avoid kurang sesuai, sebab dia akan berlaku juga. Cuma kita nak reduce, nak kurangkan penghasilan eddy current. Eddy current ni apa? Satu current yang boleh menghasilkan haba. Yang boleh menghasilkan haba. So kita nak kita punya soft iron core tu tak jadi panas. Okay? Tapi perkataan menjadi panas tu jangan tulis di sini, sebab sudah pun ada dalam soalan. To reduce heat generation. Awak ambil yang ni, bubuh dalam ni, habis lingkup. Tak boleh. Okay, to reduce eddy current. Sebab eddy current lah, current pusar lah penyebab kepada penghasilan tenaga haba tersebut. Dan nombor 2, jenis dawai gegelung. Dawai yang kita nak buat, kita nak lilitkan pada soft iron core ni. Okay, dawai tersebut tak boleh lah kita pakai sebarangan. Okay, kita cadangkan pakai copper, kerana copper kan ada low resistivity. Bila low resistivity, maka nilai rintangan juga menjadi rendah. Bila rintangan rendah, penghasilan haba juga akan jadi sedikit. Macam tu, tu flow dia kan. Alright. Dan ketiga, diameter. Boleh pakai diameter dawai yang lebih tebal, atau lebih cantik lagi kita guna perkataan greater cross sectional area. Sebab dalam resistance punya formula tidak ada disebutkan tebal. Sebaliknya kita menggunakan terma cross sectional area, which is this one. Pula tak boleh nak highlight, sorry, kita tulis atas sikit. Macam gitu. Okay. So for the same reason, same purpose, kalau cross sectional area-nya besar, maka nilai rintangannya menjadi rendah. Bila rintangan menjadi rendah, maka jumlah penghasilan haba juga akan rendah.
Macam tu. This kita tak perlu nak explain sampai macam gini. Okay, kita cuma bagi tahu yang depan. Produce low resistance. Tapi kalau nak tulis, apa salahnya? Okay, yang penting tulis yang ni dululah. Jangan tulis penghasilan haba jadi rendah. Nanti pemeriksa tengok sini, oh dia copy ya, reduce heat generation. Habis selingkuh. Okay, so kita cuba kaitkan. Kalau ada formula, kita kaitkan dalam formula. Kalau ada prinsip, kita tulis dalam prinsip atau konsep-konsep yang sesuai. Kalau pun awak tak pandai explain, awak boleh tulis formula ni kan. Mana dah tahu pemeriksa baik hati kan. Hari tu ataupun tahun tu penandaan tak strict kalau tak strict. Tapi jangan bergantung pada nasib. Kita jangan main, don't gamble. Jangan gamble. D. Sebuah transformer, emitter dan 2 buah mentol dipasang pada 1 litar seperti ditunjukkan dalam rajah 8.3. Boleh tengok rajah tu. Bacaan emitter ialah 0.6 ampere. Emitter baca apa? Emitter baca arus. Dan kedua-dua mentol itu menyala dengan kecerahan normal. Apa maksud kecerahan normal? Kalau lampu nak menyala dengan kecerahan normal, bermaksud jumlah voltan yang diterima adalah sama dengan voltan yang ditulis pada power rating. Pendek cerita, kedua-dua bab ni setiap satunya menerima 12 volt dan bekerja dengan kuasa 65 watt. Tak kurang dari 12, tak lebih dari 12. Ngam-ngam 12. Setiap bab tu terima voltan dan power seperti mana dalam power rating. Ni power rating pelajar. Yang ditulis sebelah bab ni dipanggil power rating. Power rating ni nak menentukan adakah bab itu menyala pada kecerahan normal ataupun di bawah kecerahan normal. Kalau jumlah voltan yang diterima misalnya hanya 11 volt, maka bab ini tak akan bekerja sehingga mencapai kuasa 65, mungkin dalam 60 watt sahaja. So bab ni tak menyala pada kecerahan normal, dia jadi malap. Macam tu tu cerita dia. Macam itu cerita dia. Alright. So hitung kecekapan transformer itu. Soalan tanya, calculate the efficiency. Kecekapan transformer dikira menggunakan formula power output bahagi dengan power input. Kuasa output bahagi dengan kuasa input darab dengan 100 peratus. Peratus tu unit dia kan. Peratus tu unit dia. Okey, kita pelan-pelan cari maklumat dulu. Power So kita tahu power daripada rajah ada satu je yang sedang kita ada, yang sudah pun diberi, iaitu 65 bagi bab pertama, 65 bagi bab kedua. Adakah kita nak tambah? Jawapannya jangan tambah, kerana kedudukan bab itu berada dalam keadaan selari, parallel. Okay, so bila parallel tak payah tambah, kita ambil satu je sebab equal. Okay, V dia equal, power dia pun equal. Jadi apa yang kita dapat sekarang? Power output. Macam mana cikgu tahu power output? Sebab sini kan ada AC, bermaksud sebelah sini adalah input, sebelah sini adalah output. Macam tu. So power output kita berapa? 65 watt. Kita highlight dulu sebab kita nak fikir pula satu lagi maklumat. Okay, power output dah ada 65. Boleh setakat tu. Alright, kita move on kepada power input. Power input tidak diberi secara terus dalam soalan ni. Power input boleh dikira menggunakan formula P sama dengan IV. Ingat tak dia ada bagi I dekat kita, which is 0.6. 0.6 darab dengan V. V ni jangan kata pergi ambil 12 pula. V dekat sini lah, V dekat input. Ni input punya, ini pun input punya. So darab dengan 240. Dapat berapa power input kita? Kita akan dapat power input sebanyak 144 watt. Tulis walaupun ni 2 markah, macam not worth it kan, kita kira banyak-banyak, belum dapat lagi, belum guna lagi pun formula ni. Tapi tulis, semua jalan kira awak matters, semua jalan kira awak penting, mustahak. Tulis semua. Biar banyak, biar lengoh, biar bengkak jari awak tu, tulis semuanya.
Okay, tulis semuanya insyaAllah. Semua benda yang tertulis tu akan apa dipanggil, contribute to your marks. Okay, so dah dapat dah power input. Okay, then gantilah. Dah dapat dah power input, power output, ganti saja. Jadi sama dengan efisiensinya power output kita 65 bahagi power input 144 darab dengan 100%. Okay, so tekan calculator, dapat 45.138%. So dapatlah macam tu. Nak baca macam mana efisiensi ni? Kalau kita tengok jumlah persen, lebih kurang 45% sahaja. 45% tu tak sampai separuh pun efisiensinya. Macam tu lah. Efisien ke tak? Jawapannya tak lah. Sangatlah tidak efisien. Sebab separuh pun tidak. Okey, bagaimana percakapan tu kenapa jadi tak sampai separuh pun? Mungkin dari segi tenaga haba. Disebabkan oleh rintangan. Okey, kita boleh jawab macam tu lah. Kalau soalan tanya kenapa efisiensi jadi macam gitu, mungkin dia tak pakai laminated soft iron core, mungkin dia pakai konduktor yang bukan copper, yang rintangannya tinggi, mungkin juga penghasilan eddy current. Macam tu cara kita nak. Mungkin kalau soalan tanya macam itulah. Alright, sampai situ saja. Terima kasih kerana masih menyokong channel saya. Siapa yang sedang rally untuk tengok trial 2021, teruskan dengan 2022, teruskan dengan 2023. InsyaAllah boleh banyak membantu awak, insyaAllah. Saya harap awak teruskan perjuangan ni. Kita tak lama dah, lebih kurang sebulan 2 bulan lagi awak akan menempuh ujian bertulis. Okay, good luck. Esok dan hari seterusnya, minggu depan, hari Selasa, Rabu, Khamis, kita ada ujian amali. Good luck. Okay, tu markah awak 15 markah tu bagi jadi 15/15. Good luck. Assalamualaikum. Bye. All the best.